Hai, saya Farhan bin Muhammad Nizam bernombor matrik 280143. Saya berada dalam grup R untuk subjek Malaysian Nationhood Studies di bawah bimbingan Puan Nur Faradiana binti Rosli. Untuk video presentation saya kali ini, saya ingin bercerita tentang penentangan masyarakat tempatan di Sarawak. Berdasarkan peta tersebut, kawasan berwarna kuning merupakan Sarawak yang dahulunya berada di bawah wilayah jajahan Brunei sebelum ia berkembang menjadi negeri yang besar. Sejarah moden Sarawak ini bermula dengan pengasasan dinasti Brooke. Dinasti Brooke ini berlangsung selama 105 tahun yang bermula daripada tahun 1841 sehingga berakhirnya pada 1 Julai 1946. Dinasti Brooke ini bermula daripada pengasasnya iaitu James Brooke. Beliau mula memerintah pada tahun 1841 sehingga 11 Jun 1868. Kemudian, dinasti ini diteruskan oleh Charles Brooke. Beliau memerintah selama 49 tahun yang merupakan pemerintahan yang paling lama sepanjang zaman pemerintahan dinasti Brooke, iaitu daripada tahun 3 Ogos 1868 sehingga berakhirnya pada 17 Mei 1917. Dinasti ini berakhir dengan pemerintahan Charles Vyner Brooke pada 24 Mei 1917 sehingga berakhir pada 1 Julai 1946. James Brooke merupakan seorang bekas tentera Bengali yang berhenti akibat kecederaan yang dialaminya dalam sesebuah peperangan. Setelah beliau selesai berkhidmat sebagai seorang tentera Bengali, beliau berlayar ke Asia Tenggara. Terpegun dengan Kepulauan Melayu di Sarawak, beliau terus mencari peluang untuk menguasainya. Ketika James Brooke datang berkunjung ke Sarawak bagi menghantar utusan, Pengiran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke untuk menghapuskan pemberontakan oleh Sultan Omar Saifuddin II. Pada mulanya, James Brooke menolak permintaan tersebut. Namun, pada tahun 1839, James Brooke akhirnya bersetuju untuk membantu Pengiran Raja Muda Hashim dengan beberapa syarat, antaranya ialah dilantik sebagai Raja Sarawak. Pada tahun 1841, James Brooke dan Pangeran Raja Muda Hashim berjaya mematahkan pemberontakan oleh Sultan Omar Saifuddin II. Seperti yang dijanjikan, James Brooke dilantik sebagai Raja Sarawak dan dianugerahkan tanah jajahan yang ditakluk oleh Pangeran Raja Muda Hashim sebelum ini. James Brooke kemudian meluaskan tanah jajahannya ke kawasan timur dengan mengambil beberapa tanah jajahan Brunei sepanjang zaman pemerintahannya. Pada tahun 1868, James Brooke meninggal dunia. Mayat beliau selamat dikuburkan di England. Beliau dipercayai mempunyai penyakit stroke selama 10 tahun sehingga tahun kematiannya. Setelah kematian James Brooke pada tahun 1868, Charles Brooke yang merupakan anak saudara kepada James Brooke dilantik sebagai pemerintah Sarawak yang seterusnya. Beliau memerintah selama 49 tahun bermula daripada tahun 1868 sehingga tahun 1917 sebelum beliau meninggal dunia. Pemerintahan Sarawak ini diteruskan dengan melantik anak kandung Charles Brooke iaitu Charles Vyner Brooke sebagai Raja Sarawak yang seterusnya. Beliau merupakan pemerintah terakhir dalam dinasti Brooke. Beliau memerintah selama 29 tahun sebelum menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
beliau meninggal dunia pada tahun 1963 di England. Ketiga-tiga pemerintah dinasti Brooke ini dikebumikan di St. Leonard's Church. Sepanjang zaman pemerintahan dinasti Brooke, Sarawak telah berkembang dengan pesat. Berdasarkan peta yang ditunjuk tersebut, kawasan berwarna merah merupakan Sarawak. Namun demikian, ketika zaman pemerintahan James Brooke, terdapat beberapa penentangan yang berlaku oleh pejuang-pejuang tempatan. Antaranya ialah Linggir, Rentap, Sharif Masaho dan juga Datuk Petinggi Abdul Gapur. Pertama sekali adalah Linggir. Linggir merupakan seorang pemimpin kaum di Saribas. Sebelum kedatangan James Brooke di Sarawak, kaum mereka hidup dengan bebas tanpa terikat dengan sebarang peraturan. Namun, ini semua berubah setelah James Brooke mula memerintah. James Brooke menghalang pelayaran Linggir dan kaum mereka di Sungai Saribas. Tindakan James Brooke tersebut mengundang kemarahan Linggir serta kaumnya. Ini menyebabkan Linggir dan kaumnya telah menyerang kapal Nemesis milik James Brooke berhampiran dengan Batang Lupar. Linggir dan pengikutnya menentang sedaya upaya terhadap James Brooke, namun mereka tewas dalam pertempuran tersebut. Seterusnya adalah Rentap. Nama asal Rentap ialah Libau yang membawa maksud penggoncang dunia. Rentap merupakan seorang pemimpin kaum Iban di Sungai Sekerang dan juga di Sungai Saribas. Beliau diberi gelaran Raja Darat dan Raja Ulu. Penentangan Rentap terhadap James Brooke ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah orang-orang Iban di Sungai Sekerang dianggap sebagai lanun. Seterusnya, James Brooke yang membina kubu di Nanga Sekerang telah menyekat kebebasan penduduk sekitar. Dan yang terakhir, pertempatan orang Iban di Nanga Sekerang telah dimusnahkan oleh James Brooke. Perkara-perkara tersebut telah mengundang kemarahan Rentap dan pengikutnya yang membawa kepada penentangan mereka terhadap James Brooke. Penentangan Rentap terhadap James Brooke ini bermula apabila Rentap serta pengikutnya menyerang kubu yang dibina oleh James Brooke di Nanga Sekerang. Serangan tersebut telah berjaya membunuh Alan Lee. Akibat daripada serangan tersebut, James Brooke mengambil tindakan untuk menawan kubu Rentap di Sungai Lang. Beliau kemudian membakar kawasan perkampungan Rentap dan menyebabkan Rentap serta pengikutnya untuk berundur ke Bukit Sadok. Semasa Rentap dan pengikutnya berada di Bukit Sadok, serangan demi serangan dilancarkan oleh James Brooke bertujuan untuk menghancurkan Rentap serta pengikutnya. Namun, pada serangan yang ketiga, James Brooke serta tenteranya menggunakan meriam tembaga yang dinamakan Bujang Sadok untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. Tetapi, Rentap mempertahankan Bukit Sadok dengan menggunakan meriam besi yang bernamakan Bujang Timbang. Peperangan tersebut berlanjut sehingga sampai satu tahap di mana Rentap tidak mampu lagi mempertahankan kubunya di Bukit Sadok.
Mereka ditewaskan oleh pasukan James Brooke dan terpaksa berundur ke Entabai. Yang terakhir ialah Sharif Masahu. Sharif Masahu merupakan seorang pemimpin yang disegani oleh masyarakat Iban dan Melanau. Beliau dilantik oleh Sultan Brunei sebagai Governor Sarike di Sungai Rajang. Sepanjang memegang jawatan tersebut, beliau telah berkhidmat dengan cekap dan jujur. Pengenalan pentadbiran baru oleh James Brooke menerima tentangan oleh pembesar-pembesar tempatan. Tentangan ini semakin hangat apabila James Brooke mengambil alih hak memungut cukai dan menghapuskan amalan hamba hutang serta amalan pemburuan kepala. Hal ini menyebabkan Sharif Masahu dan Datu Patinggi Abdul Ghaffur menyerang kubu James Brooke di Kanowit. Sharif Masahu dan Datu Patinggi Abdul Ghaffur kemudiannya melakukan serangan terhadap James Brooke di Kuching melalui laut. Akan tetapi, serangan mereka ini berjaya dipatahkan oleh James Brooke. Kegagalan ini menyebabkan Sharif Masahu melarikan diri ke Brunei. Tetapi, beliau diserahkan oleh Sultan Brunei kepada pihak British di Singapura. Manakala, Datu Patinggi Abdul Ghaffur pula melarikan diri ke Betawi, tetapi beliau pula ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepada James Brooke.